Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Firmanullahu subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadashum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna husna zanni billahi min husni ibadatillahi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, sama-sama kita meletakkan kesyukuran, keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita peluang. Dalam erti kata, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kehidupan. Kerana kehidupan ini merupakan peluang yang besar. Selagi mana seseorang manusia itu masih hidup, maka itulah peluang untuk ia melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah peluang untuk ia membuktikan rasa cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah, mudah-mudahan dengan usaha kita selagi mana kita masih hidup di atas muka bumi akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tanda usaha amal, bahkan sebagai satu tanda usaha kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pagi ini kita masuk dalam perbahasan kitab kita, Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang disyarahkan, yang dikarang oleh Syekh Abdul Malik bin Abdullah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini, sama-sama kita memulakan dengan kita membaca selawat sebanyak 3 kali, selawat tafrijiyah secara bersama, insya-Allah kita bacakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada yang lepas kita masih lagi dalam perbincangan pada hikmah 46. Namun kita dah pada perbincangan yang akhir pada muka surat 105. Jadi untuk menyambung perbincangan pada hikmah yang ke-46, kita baca semula berkenaan dengan matan dan juga maksud hikmah, di mana disebut oleh Ibn Athaillah Al-Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam hikmah yang ke-46, husnil amal, nataiju husnil ahwal, wa husnul ahwali minal tahaqqiq fi maqamatil inzal. Yang bermaksud bagi setiap amalan perbuatan itu adalah hasil daripada keadaan yang baik pada setiap keadaan, pada setiap hal. Itu adalah sebagai hasil daripada kesungguhan dalam makam yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah ini kita jelas dalam perbincangan kita yang lepas, di mana disebutkan oleh Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 perkara yang menjadi tumpuan. Iaitu yang pertama berkenaan dengan amal, dan yang kedua berkenaan dengan keadaan hal, iaitu berkenaan dengan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati seseorang, hasil daripada amal, dan hasil daripada yang ketiga iaitu maqam. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperbincangkan oleh para ulama tasawuf iaitu berkenaan dengan maqam ataupun dalam pembahagian, iaitu pembahagian bagaimana seseorang tadi ia boleh mendapat ahwal, boleh mendapat keadaan hatinya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibahagikan oleh para ulama tasawuf iaitu ada 3 bahagian dalam pembahagian maqam, iaitu permulaan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkenaan dengan maqam taubat. Maka sudah pasti seseorang yang nak menghampiri kepada amal, seseorang yang pada jalan usaha itu jalan amal,
seseorang yang pada jalan usaha iaitu jalan ibadah, maka sebelum dia menghampiri kepada jalan ibadah, sebelum dia menghampiri kepada jalan amal, maka sudah pasti dia kena bersihkan diri dia. Bagaimana kalau kita lihat secara umum, kalau orang nak solat, maka pasti dia perlu tahu bab taharah, bab bersuci. Sebab apa? Untuk melakukan solat, seseorang tadi dia perlu bersuci, dia perlu ada dalam keadaan suci. Maka pada mandinya, pada wuduknya, kemudian pada najis-najisnya. Maka setelah selesai najisnya, setelah selesai mandinya, selesai wuduknya, maka barulah ianya dikatakan suci. Maka barulah dia boleh menghampiri solat. Begitulah bila mana seseorang hamba nak menghampiri Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dan dalam pelbagai bentuk amalan. Di mana dengan amalan tadi ada pelbagai bentuk ibadah. Maka sudah pasti kalau solat tadi secara fiqhnya mensucikan apa yang zahir, pastinya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala pastinya perlu mensucikan apa yang batin. Maka mensucikan yang batin ini itulah yang dinamakan, kalau suci fizikal fiqh dinamakan taharah, kalau suci batin dinamakan taubat. Maka taubat ini adalah pensucian kepada batin untuk menyediakan diri untuk mendekati dan seterusnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab bila mana seseorang dia mula mensucikan diri dia daripada batin-batin, daripada kekotoran, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana seseorang tadi dia suci batin dia iaitu dengan taubat, maka dengan itulah dia mula diberi petunjuk dan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang dari dalam diri dia dikurniakan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ahwal iaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana mungkin seseorang tadi kalau kotor hatinya dia boleh datang cinta kepada Allah. Ibarat seorang pasangan, satu pasangan. Kalau ada keraguan di antara pasangan, ada kebingungan di antara pasangan, ada kerunsingan ada di antara pasangan, maka pasangan walaupun baru kahwin, walaupun baru naik pelamin, walaupun baru direnjis kan, renjis dipiris kan. Allahumma salli ala Muhammad. Raja sehari lah katakan. Hari Sabtu baru ni saya pergilah sebuah kenduri kahwin di Seremban. Seorang kawan kahwinkan anak. Bukan kaling-kaling. Raja sehari itu sungguh raja. Diangkatnya macam diangkatkan naik atas apa? Tandu. Diangkat je naik macam tu. Sungguh raja. Tapi raja sehari je lah. Sehari je rajanya. Esok dah runsing dah balik. Kan? Runsing nak bayar kenduri. Kan? Terutama dalam ekonomi sekarang. Orang salam, kan? Salam kau. Kadang-kadang RM10 je orang bagi. Kan? Kadang-kadang ada orang bagi tisu je tuan-tuan. Ini bukan cerita ni, cerita berlaku ni. Kan? Salam tu disebabkan dia malu. Dalam sampul tu dia bawa tisu je. Allahu Akbar. Saya baru ni berbual dengan isteri saya kata kalau ya pun kita tak mampulah nak bagi kan, tapi kita nak hadir jemputan tu wajib. Kalau bagi sampul kosong pun tak apa dah. Bagi tisu tu bila orang buka tu dia harap dia buka tisu. Kalau kosong tu dah tentu ni mungkin dah terambil kot. Ini mungkin dah tadi dah buat keluar kot. Jadi Allahumma salli ala Muhammad.
Maka begitulah bila mana seseorang hamba nak mencapai cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena melalui makam yang pertama, iaitu taubat. Iaitu dia melihat segala dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama melihat segala dosa dia kepada diri dia sendiri, dan pada masa yang sama melihat dosa-dosa dia kepada orang lain, iaitu kepada manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan bernama manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang kita tertinggal melihat dosa kita kepada selain manusia. Dosa kita kepada alam. Kadang-kadang orang ni bercerita hebat nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bercerita pasal ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau naik kereta buang sampah merata. Bagaimana kita nak cerita pasal dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala padahal kita ada dosa dengan alam. Alam itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan alam itu adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada khalifah. Khalifah itu adalah manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tengok berapa ramai orang kadang-kadang buang suka hati. Kan? Buang dalam longkang, buang dalam parit, buang dalam sungai, merata. Dia kereta dia bersih, janji kereta dia bersih. Luar daripada kereta dia tak bersih, itu bukan masalah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Maka bila mana seseorang tadi nak capai cinta kepada Allah, yang pertama adalah makam taubat. Kemudian disebutkan oleh para ulama, bila mana seseorang tadi dia telah melalui jalan taubat, maka seterusnya dia melalui satu lagi makam yang disebut jalan makam wara'. Maka dengan makam wara' ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menggunakan kepadanya daripada rasa cinta kepada rasa rindu dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza antara cinta dan rindu. Ramai orang cinta tapi dia tak rindu. Kan? Dia cinta ni bila nampak depan je. Bila tak ada dekat mata, dia tak rindu. Tapi bila mana orang dia cinta dan rindu, sama ada dia berada di hadapan ataupun tidak nampak di zahir, tidak nampak di mata, dia tetap sentiasa mengingati siapa yang dia rindu. Iaitu sekiranya hamba tadi dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadir hati dia yang sentiasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawakan hati dia untuk menunggu-nunggu saat kematian, kerana dia mengetahui dengan berlakunya kematian, maka dengan kematian itu dia semakin hampir untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sentiasa bercita-cita, yang rindu dan kasih nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala juga kasih dan rindu untuk berjumpa dengannya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makam untuk seseorang tadi rindu kepada Allah iaitu dengan meletakkan diri dia wara', iaitu wara' terhadap segala apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ni kita dah bincang pada yang lepas. Pada hikmah yang lepas kita dah bincang. Dan seterusnya, makam yang ketiga disebutkan oleh para ulama tasawuf, iaitu setelah seseorang tadi duduk pada makam wara', seterusnya dia berpindah kepada makam zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini bukan saja dia cinta, bukan saja dia rindu, maka orang ini merupakan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Tidak ada ketakwaan dan tidak ada ketakutan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya hanya senyap terduduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala-galanya dia hanya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah antara tiga makam yang disebutkan oleh para ulama tasawuf, mana disebutkan di dalam kitab dalam muka surat 105 tadi, di atas tadi disebut, ada orang arif berkata, sesiapa yang baik hatinya hasil daripada nur yang turun dengan pelbagai ilmu dan makrifat,
Nur yang turun daripada pelbagai ilmu dan makrifat ini, itulah yang dinamakan ahwal. Dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia menjadi suci, bersihlah ketaatannya daripada segala ilah, daripada sebab musabab. Disebut sesiapa yang baik hatinya, yang bersih hatinya, yang bermula daripada taubat, kemudian berpindah kepada warak dan zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan membuka ahwal-ahwal kecintaan, kasih, rindu dan ketakutan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah ia mencapai suci, kesucian, bersih, ketaatan kepada Allah, tanpa memberi, tanpa meletakkan satu sebab supaya dia tidak bercinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sebab untuk dia tidak berkasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga tanpa sebab. Dia kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab syurga, dia kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab pahala, dia berkasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab balasan, dia berkasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab nikmat, dia kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya saja sebab dia itu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sesiapa pula yang telah suci, bersih, taatnya daripada segala ilah, maka menjadi baik segala amalnya. Setiap amal dan hal hanya boleh menetap di dalam hati dengan adanya zikir hati dan lisan. Di mana disebut oleh Syekh Zaruk, seperti daripada satu kitab yang lain, daripada syarah yang lain, yang menyatakan bahawa disebut oleh Syekh Zaruk, husnul amal, satu kebaikan amal, kebaik jamaluha wa kamaluha wa kadzalikal husnul ahwal. Sebaik-baik amalan iaitu cantiknya dan sempurnanya, dan begitu jugalah sebaik-baik keadaan. Maksud dia apa? Sebaik-baik sesuatu amalan hamba tadi, sebaik-baik satu amalan manusia tadi bukan disebabkan banyak amalan yang dibuat, bukan disebabkan hebat amalannya dipandang manusia, tetapi sebaik-baik amalannya tadi adalah kecantikan dan kesempurnaannya amalan tadi, cantik dan sempurna, iaitu dari segi fiqahnya betul, dan dari segi tasawufnya betul, ikhlas, cantik dan sempurnanya tadi, maka itulah sebaik-baik amalan. Bererti amalan kita ni tadi, kita perlu tumpu kepada kualiti amalan. Kualiti amalan iaitu segala amal yang kita buat tadi betul dari segi fiqh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka dengan betul dari segi fiqh itu tadi, barulah amalan tadi dia boleh menuju keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan barulah dia boleh diangkat untuk mendapat ahwal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia datang kemanisan dan kelazatan amal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap amal dan hal hanya boleh menetap di dalam hati dengan adanya zikir. Ini baru, ini mukaddimah untuk masuk pada hikmah yang ke-47. Saya sebut dulu kan, bahawa insya-Allah hikmah yang ke-47 ni dia akan tunjukkan kepada kita bagaimana amal ini boleh mencapai hal, iaitu boleh mencapai ahwal cinta kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang bagaimana. Sebab hati kita ni, kalau hati kita ni dia baik, dia bersih. Sebab bayi ni dia tak nampak apa dah. Kan? Dia tengok TV pun, dia tengok TV, tengok dinding, tengok kipas, sama je. Dia tak ada nilai dosa dan tak ada nilai pahala kat situ. Tapi bila seorang tadi dia balik, dia tengok manusia lain, dia tengok televisyen lain, dia bawa kenderaan lain, semuanya hati tadi dia ada kesan. Hasilnya hati ni tadi dia semakin berkesan, semakin terkesan, akhirnya kesan dia tadi dia membawa hitam kepada hati. Saya ingat dulu kan zaman saya rasa zaman ayah ibu lebih lagi.
Kalau kenduri kahwin. Saya zaman kanak-kanak saya rasa lagi kenduri kahwin kemah buat sendiri. Saya rasa lagi zaman tu. Orang kampung kumpul apa semua, cari buluh lah, macam-macam segala. Kemah buat sendiri. Tapi masa tu kalau atap tu dia guna zinc, bumbung tu dia guna zinc. Ikatlah zinc tu. Okay. Jadi habis saja kenduri petang tu, antara paling seronok sekali basuh piuk. Piuk lauk, piuk nasi. Paling elak sekali piuk nasi je. Sebab dia punya kerak tu. Sama dia punya punggung piuk tu. Tapi ada 2 piuk kita tinggalkan untuk pengantin. Itu khas. Khas untuk pengantin. Itu kita letak tepi. Tapi sekarang pengantin dia pandai. Kita tinggal piuk kat dia. Dia pergi photoshoot. Dia apa? Outdoor photoshoot. Sampai ke isyak baru balik. Ayah orang rumah lah juga basuh piuk tu. Kan? Ini pengantin sekarang. Tak apalah. Bila mana kita nak basuh piuk tu, dia punya hitam tu. Hitam dia tu. Kita sental. Mula-mula kita letak sabun. Kalau yang piuk yang dia tak letak sabun dulu, ataupun dia tak minyak masak dulu, tak ditampalkan dengan kertas apa semua, Allah. Memang sakitlah kita nak basuh. Kita sental. Sampai kita guna mula-mula kita guna berus piuk yang kasar tu. Kita sental guna berus piuk. Lepas tu barulah guna berus yang nipis, yang agak halus, sampailah kita bilas. Begitulah hati. Itulah hati. Yang telah dibakar dengan dosa, yang telah dibakar dengan kehitaman segala dosa tadi, segala maksiat, maka hati yang hitam ini dia kena digasak, dia kena disental, dia kena diberus dengan zikir. Sebab bila mana hati tadi yang hitam tadi dia tak diberus, tak dikasar, tak dihentak, tak dihentam dengan zikir, hati ini dia tak mampu untuk kembali bersinar. Kalau dia bersinar pun dia malam. Kadang-kadang kena marah cuci piuk tu. Kita dah letih, dah basuh 3 piuk, nak kena yang keempat tu, Allah, nak patah lengan dah rasa. Kan? Jadi kita pun main basuh gitu je lah. Dia kelam je kan. Dia tak bersinar balik macam masal. Dia kelam je. Kena ayah kita, dia kata, dulu aku basuh. Dia kata gitu kan. Dulu aku basuh 5 aku seorang. Kita berkata, dulu ayah tak apalah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Maka disitulah hati. Kalau hitam periuk tadi disental dengan berus, maka hitam hati disental dengan zikir. Zikir daripada hati, zikir daripada dalam hati dan lisan. Kesempurnaannya itu akan tercapai dengan hudur, akan rasa hadir keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati, dan jangan sesekali kamu meninggalkan zikir. Ini kerana jika hudur hadir hati itu tersebut tidak diperolehi, sebutlah Tuhan kamu pada setiap hal keadaan, sebagaimana kata pengarang radhiyallahu an, la takruki zikri li'adami hudurik ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Itulah hikmah yang ke-47. Hikmah 47 ni dia panjang. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 perenggan sampai muka surat 109. Biasanya hikmah sebelum ini setiap perenggan tu saya baca terus semua. Tapi kali ni hikmah ni saya baca satu-satu. Kita ambil satu-satu perenggan. Di mana disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, la tadrukil zikri li'adami hudurik ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudu zikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi.
janganlah kamu meninggalkan zikir. Kerana tidak ada hudur, tidak akan hadir rasa kehadiran kamu terhadap zikir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir itu, sebab lalainya kamu daripada tidak berzikir langsung kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bahaya berbanding daripada lalainya kamu terhadap Allah ketika kamu berzikir tanpa hudur. Sebab bila sebut zikir ni macam-macam. Antara zikirnya, zikir khusus, zikir umum. Ada orang dia diberikan zikir khusus. Bagi kita yang belajar dengan mana-mana guru, maka ada mana-mana guru dia berikan kita zikir khusus. Maka orang ini dia mengamalkan zikir khusus yang diijazahkan oleh gurunya. Namun secara umumnya kita juga mengamalkan zikir-zikir umum. Antaranya Quran. Itu antara zikir yang utama. Kemudian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beristighfar dengan lafaz paling rendah, paling asas, astaghfirullahal azim. Kemudian afdal zikri la ilaha illallah. Itu antara zikir la ilaha illallah. Dan para ulama mengatakan antara keutamaan juga zikir iaitu setidak-tidaknya di samping kita berselawat, amalkan juga zikir la ilaha illallah. Sebab zikir la ilaha illallah itu sesungguhnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Seseorang tadi disebut dalam Quran, ketahui dah dan yakinlah dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka itu disebutkan zikir. Adapun macam-macam lagi lah dengan kita amalkan juga, antara lain yang kita dah sama-sama baca, zikir maksurat, itu secara yang berkala, yang disebutkan pagi dan petang, macam-macam zikir. Namun bila sebut zikir, ada kadang-kadang kita ni zikir kita ingat, kan, kita penuh penghayatan kita bila lidah kita menyebut zikir. Tapi banyaknya bila kita zikir ni kita lalai. Lidah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kepala imam tadi kan, imam tadi dia tahlil kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam kepala ingat, lampu bilik tadi tutup ke tidak sebenarnya? Dia lalai tu. Lalai. Kan? Air tadi, rasa macam nak cepat-cepat tadi, air tak lupa, rasa lupa tutup air tadi tu. Dia datang, setan tu datang, dia lalai. Ada orang zikir hatinya lalai. Ada orang zikir hatinya jaga. Dia zikir hati dia jaga. Berarti hati dia jaga tadi dalam keadaan dia menghayati lafaz zikir. Hati dia jaga. Ada orang zikir, mulutnya zikir, matanya tidur. Itu tak masuk kat sini, itu saya sebut. Kan? Zikir, kan? Tangan tu gerak tu. Tapi dia dah berdekur. Ada orang zikir macam tu. Dan ada orang zikir hatinya hudur, hatinya hadir. Hatinya hadir dalam erti kata maksud, hatinya sama-sama datang mengucapkan kecintaan, kebesaran, keagungan kepada Allah. Ini yang kita nak. Tahap ketiga paling kurang. Tapi disebut dalam hikmah ini, zikirlah walaupun dalam keadaan kamu rasa hati kamu lalai. Zikirlah. Jangan tinggalkan zikir. Berarti walaupun kita rasa macam kita bila baca Quran mengantuk, bila kita berselawat nak capai 1000 tu, aduh sakitnya. Kan, berapa kali tertidur? Kan? Berapa kali bangun, berapa kali bergerak, tak habis-habis selawat 1000. Hati kita dia macam-macam fikir nak habiskan 1000. Kadang-kadang terlupa, dah 100 ke dah 200? Dah 200 ke dah 300? Terlupa. Dah. Maka teruskan zikir. Sebab
Bila mana hati kamu tadi duduk dalam zikir itu lebih baik daripada kamu tak berzikir dan kamulah lalai. Lebih baik kamu berzikir walaupun kamulah lalai. Sebab bila mana hati tadi sentiasa dibasuh, disuci, disental kan air daripada atas dalam gua menitik pada batu, walaupun dengan 100 titik, 1000 titik batu tu tak terkesan, tapi dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun air tadi terus menitik, batu tadi dia tetap membentuk, dia tetap berlepuk. Maka begitulah zikir. Zikir walaupun kita lalai, teruskan zikir, sebab insya-Allah suatu hari kita akan capai zikir yang lalai tadi, mencapai hati yang jaga. Bila mana hati tadi dia dah mula jaga pada zikir, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan ahwalnya kepada kita dengan mendatangkan hudur kepada zikir. Maka bila mana datang hudur kepada zikir, maka dia akan datang kebaikan kepada zikir. Disebut oleh musannif rahimahullah Subhanahu Wa Taala, ini kerana kelalaian daripada berzikir itu menjauhkan lagi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantaran berpaling daripada kelebihan zikir itu. Sebab bila mana orang tadi langsung tak berzikir, maka ketahuilah dia semakin jauh daripada Allah. Ada orang kata buat apa nak zikir, kan? Buat apa nak baca Quran? Asyik-asyik tertidur je. Baik tak baca. Bukan begitu. Baca. Tapi bab baca Quran, kalau mengantuk jangan baca. Kalau mengantuk jangan baca, tidur dulu. Itu bab baca Quran. Kalau bab zikir tak masalah. Bab baca Quran. Kalau mengantuk jangan baca, tidur dulu. Baru dah tak mengantuk baru baca. Tapi ustaz, bila buka Quran dia mengantuk. Jadi obat dia sendah je. Beli satu spray, botol spray, spray muka. Bila mengantuk tu, spray dalam muka. Usapkan selawat, usap. Kemudian baca juga auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian selawat, usap. Basuh sini, ni, kemudian dekat tengkuk belakang. Jadi bila mengantuk juga, ya kan, dah tidur pun mengantuk juga, maka spray. Beli spray. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dah nak puasa ni kan. Puasa kita nak perbanyakkan baca Quran. Jadi belilah spray itu. Jangan spray sini. Spray sini. Jangan spray mulut. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka teruskan zikir. Teruskan zikir kerana walaupun lalai, zikir tadi tetap memberi manfaat kepada hati. Dalam berzikir itu adalah kerana adanya kehadiran pada juziahnya, iaitu dalam keadaan hati yang belum menghadap sepenuhnya. Zikirlah walaupun dalam hati tadi belum masuk pada juziah zikir, tetapi tetaplah berzikir. Sebab kita tempuh. Akhirnya macam mana pun pintu yang terkatup tadi dia akan terbuka. Ada satu cerita. Salah seorang ustaz kami yang mengajar di mahad kami, dia ustaz hafiz lah, ustaz hafazan Quran, hafiz Quran. Dia masa dia masuk mengajar di mahad kami, di masa tu dia bujang. Badan dia besar. Biasa memang ustaz hafiz ni badan besar-besar. Tapi suara sedap. Jadi masa tu dia bujang. Jadi kita orang ni duduk sakat dia lah. Ustaz, bila nak kahwin? Ustaz, bila nak kahwin? Begitulah manusia kan. Bila orang tak kahwin, dia tanya bila nak kahwin. Bila orang dah kahwin, tak nak pula dia tanya bila nak kahwin lagi. Itu bergurau tengok ramai sangat mengantuk kan. Okey.
Yang ni semua menunggu je ni. Bila nak tanya tu soalan tu? Tak ditanya pula kan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya, isteri saya dah biasa tanya. Tiap-tiap hari dia tanya. Kita pula tak larat nak jawab. Okey. Jadi, Ustaz ni, bila mana kita bertanya begitu, maka dia telah ambil satu langkah. Dia telah berkenan dengan seorang muslimat yang dia tengok dalam FB. Muslimat tu orang Johor. Setiap hari, setiap pagi dia beri salam dalam FB. Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab. Bertahun tak jawab. Masuk tahun ketiga jawab. Waalaikumsalam. Terus kahwin lepas tu. Sungguh, ini cerita betul, bukan cerita rekaan ni. Nak ceritanya, zikir ni, zikirlah. Mungkin masa tu tak rasa sayang, tak rasa rindu, tak rasa sayang, tak rasa cinta. Tapi satu hari dengan zikir tu Allah datangkan ahwal, maka kita mula rasa cinta kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perempuan tadi mula-mula tak nak, bertahun-tahun beri salam, akhirnya bolehlah kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kerana dalam zikirnya itu mampu menghiasi anggotanya dengan ibadat, sedang kelalaian itu menghalangnya daripada zikir. Sebab setidaknya bila mana kita zikir, walaupun hati kita lalai, walaupun hanya lidah yang berzikir tanpa hati yang hadir, namun dengan zikir tadi setidak-tidaknya membawa kita untuk berfikir, dan dengan kita berfikir tadi setidak-tidaknya membawa kita untuk beramal, dengan beramalnya tadi mensahihkan setidak-tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiti radhiyallahu an berkata, kelalaian daripada menyebutnya, iaitu menyebut ataupun zikir kepada Allah itu lebih berat daripada kelalaian dalam zikirnya. Kelalaian daripada menyebutnya, iaitu menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada kelalaian dalam zikir kepadanya. Berarti lalai dengan tidak berzikir kepada Allah itu lebih baik daripada zikir kepada Allah tetapilah lalai. Ada orang berkata kepada Abi Osman bin An-Nahdi radhiyallahu an, kami berzikir akan Allah Subhanahu wa taala tetapi kami tidak mendapat kemanisan dan hudur rasa keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau radhiyallahu an berkata, pujilah kamu akan Allah Subhanahu wa taala agar setiap anggota badanmu terhias dengan ketaatannya. Itu sebab saya dah sebut dulu bahawa bila kita berzikir ini, hendaklah jangan hanya ucapkan dengan lidah, dengan lisan perkataan, tetapi sabitkanlah semua sekali dengan anggota badan. Kami diajar oleh guru kami bila mana berzikir, contoh berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti wujudkan perkataan lisan kita tadi dengan seluruh anggota. Begitu juga kalau kita baca Quran. Jangan baca Quran duduk, ngantuk. Baca Quran berdiri. Baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baru tak mengantuk. Berarti kita hadirkan anggota kita bersama sekali dengan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Gerakkan. Supaya bila mana kita gerakkan seluruh anggota kita tadi, walaupun lisan kita tadi hanyalah mengucapkan zikir tanpa hadir hati, setidak-tidaknya anggota badan tadi dia telah menghayati. Barulah insya-Allah mudah-mudahan dia akan masuk pada hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita berhenti dulu setakat ini. Jadi lepas ni kita berzikir, tak kisahlah baca Quran dan sebagainya, gerakkan anggota badan.
Orang solat, mana ada orang solat berdiri je? Orang solat dia rukuk. Orang solat dia i'tidal. Orang solat dia sujud. Sebab apa? Solat itu zikir yang paling utama. Allah ajar dah. Solat itu zikir yang paling utama. Dan zikir yang paling utama itu padanya ada pelbagai pergerakan, dan pergerakan yang paling hebat dalam solat iaitu rukuk dan juga sujud. Berarti menunjukkan bahawa zikir itu perlu gerakkan anggota, dan anggota itu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Wallahu alam. Kita berhenti pada muka surat 106. Ada orang arif berkata, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita teruskan dengan mak surat. Boleh kita mula? Boleh ya? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل
وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نشرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمسها على الشهادة في سبيلك وأمسها على الشهادة في سبيلك وأمسها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup, ada sebarang perkongsian ataupun persoalan ke? Ada? Tak ada ya? Kalau tak ada, saya nak buat beberapa pengumuman.
Yang pertama, sesiapa yang masih lagi belum dapatkan zikir maksurat ni dan ingin amalkan, boleh dapatkan dengan Ustaz Faiz lah. Boleh dapatkan dengan Ustaz Faiz. Dia punya PDF untuk zikir maksurat. Kemudian yang kedua, mahad kami seperti biasalah yang saya biasa umumkan, di mana mahad kami kami mempelawa mana tuan-tuan yang ingin membayar zakat, disebabkan kami dilantik sebagai amil zakat Lembaga Zakat Negeri Selangor. Jadi tuan-tuan dipelawa untuk membayar zakat melalui kami, dan insya-Allah tuan-tuan mendapat keistimewaan seperti mana tuan-tuan membayar zakat kepada Lembaga Zakat Selangor. Dan yang ketiga, kita juga mempelawa mana-mana tuan-tuan yang ingin memasukkan anak ataupun cucu dan sebagainya ke mahad kami, iaitu mahad tahfiz yang dikendalikan secara integrasi, iaitu akademik, dini dan juga hafazan Al-Quran. Wallahu alam. Sama-sama kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'a zalamtu zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu semula pada hari Rabu, insyaAllah. Hari Rabu kuliah duha.